fakta untuk Zahid Hamidi tunjukkan, buktikan. Dengan adanya program tersebut dan juga perkara-perkara lain yang ramai telah bangkitkan sejak dulu lagi. Saya juga faham ada yang mengatakan ada kad pengenalan dia ataupun sijil lahir mengatakan dia lahir di Bagan Datuk. Tapi saya percaya perkara itu wujud pada masa dia timbalan Perdana Menteri, pada masa dia Menteri Dalam Negeri. Yang Baru buat. Saya walau untuk dia jawab, Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang mempunyai tanggungjawab JPN. kata Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi persepsi-persepsi akan muncul untuk Zahid Hamidi buktikan dia lahir di Malaysia sebelum 1957 atau sekurang-kurangnya ibu dan bapaknya sebenarnya masuk ke Malaysia sebelum 1957. Kalau tidak, minta maaf lah, bukan saya nak bangkitkan perkara ni. Ada yang katakan kenapa perkara ni dibangkitkan sekarang. Bukan saya nak bangkitkan. Zahid Hamidi yang pandai-pandai bangkitkan isu bangsa orang lain kan. Siapa suruh dia gatai? Terpalikkan batang hidung sendiri. Fakta diri sendiri kena sahihkan dulu. Jangan nak bangkitkan perkara orang lain yang awak tak betul pun. Sedangkan tone daripada rentetan fakta dan sejarahnya, Tok Wan belah bapaknya memang mempunyai darah India dan masuk ke tanah Melayu. Bapaknya lahir di Malaysia. Okey, dengar betul-betul sambung Haji. Bapaknya lahir di Malaysia, Bapak Tun lahir di Malaysia sebelum 1957. Tun sendiri lahir tahun 1928. 20-an. 25. Tengok. Lebih lama daripada 1957, 25. Dan belah ibunya pula memang orang Melayu. Sebelum 1957 pun. Dari segi perlembagaan salah seorang, ibu atau bapa. So, Tun telah memenuhi takrif Melayu di bawah perlembagaan. Tapi Zahid Hamidi buktikanlah. Sebab dia mungkin Melayu Nusantara, itu kita tak nafikan. Sama ada dia orang Melayu Mindanao pun Melayu Nusantara, Melayu Patani Melayu Nusantara, Melayu Jawa, Melayu Sumatera, Melayu Banjar, semua Melayu Nusantara. Tapi anda cuma boleh diiktiraf Melayu Malaysia jika telah menepati apa yang telah kita sentuh tadi. Sebagai contoh akhir yang saya sentuh dalam video tersebut, saya telah memberi contoh, jangan kita lupa saudara-saudara kita yang menjadi mangsa tsunami pada sekitar 2000. Ada beberapa mereka telah masuk ke Malaysia, alhamdulillah, dengan kad tsunami. Saya percaya ada juga yang telah diberi kerakyatan, ada yang telah berkahwin dengan orang Melayu di sini, rakyat Malaysia dan juga orang Melayu. Anak-anak mereka memang selepas kahwin dengan orang Melayu bukan saja menjadi rakyat Malaysia, boleh dianggap dan diterima, memang diterima sebagai Melayu sebab ibunya Melayu, lahir di sini. ya, tapi yang masuk dengan kad tsunami sebab masuknya selepas 2000, walaupun dia agama Islam, walaupun fasihnya bahasa Melayu dengan puisi, sajak, apa semua, walaupun amal budaya Melayu dengan tempenya, dengan apanya, tetapi dia bukan boleh dianggap dan diterima sebagai Melayu di bawah perlembagaan Malaysia. Dia tidak boleh menuntut hak keistimewaan Melayu. Dan dia sebab dia tak masuk, dia bukannya Melayu perlembagaan. Oh, okey. Itu pokoknya. Dia kira sebelum 31 Ogos 1957. 57. Segala keturunan dia, segala mereka sebelum tu. Kalau yang masuk sekarang ni dari Siam, 2022, dia bukan Melayu perlembagaan, dia cuma Melayu Nusantara. Jadi dia tidak boleh meminta keistimewaan. Bila dia minta, maknanya dia menipu lah. Dan kalau dia bukan Melayu perlembagaan, bolehkah dia menjadi Presiden UMNO? Melainkan UMNO ni adalah bukan untuk Melayu Malaysia saja, adalah untuk Melayu Nusantara. Melayu Sri Lanka boleh. Melayu South Africa pun boleh jadi Presiden UMNO. Yes. Kalau dia masuk sebelum 1957. Itu yang pentingnya. Ini bukan isu perkauman ya. Ini bukan isu keagamaan. Ini isu perlembagaan. Ini isu perlembagaan. Bagi saya, isu perlembagaan ni jangan main-main. Ya, jangan nak perlekehkan isu perlembagaan. Sebab setiap satu proses tadbir urus negara berpandukan kepada perlembagaan. Sebab itulah apabila perlembagaan bersatu
digubal pada masa itu, dipersetujui Melayu itu adalah seperti ditakrifkan dalam perlembagaan. Dan saya percaya baru-baru ni bila pejuang ditubuhkan, peguam-peguam yang mengendalikan pejuang pula telah memasukkan takrif Melayu sebagai perlembagaan. Itu yang betul. Bukannya Melayu yang tidak mengikut perlembagaan. So, tujuan kita bangkitkan perkara ini adalah kalau kita sendiri salah, jangan kita nak kata orang lain salah. Tapi kalau nak kata orang lain salah, maka kita kena buktikan kita betul dulu. Maksudnya Zaid Hamidi, buktikanlah. Dan jangan minta saya buktikan. Saya bukan ikut keluarga dia berhijrah dari Indonesia. Betul. Apa punya soalan yang suruh saya buktikan? Saya tampilkan persoalan perlembagaan. Buktikan dengan fakta, bukan dengan auto, bukan dengan dokumen yang boleh direka cipta. Ya, buktikan. Dan untuk mereka-mereka yang menyokong Zaid Hamidi, jangan lompat daripada kerusi tak tentu arah. Faham isu perlembagaannya, ya. Ini bukan isu perkauman. Sebab kaum di Malaysia, kaum Melayu didefinisikan dalam perlembagaan. Sama ada awak tahu atau tidak, hari ini balik buka perlembagaan. Dan kalau awak tak suka dengan intipati perlembagaan itu, mintalah Perdana Menteri awak dapatkan majoriti 2/3 untuk ubah perkara itu. Dan malangnya saudara Fadli, saya nak sentuh perkara ini. Sampai ke hari ini, bukan saja pemimpin-pemimpin politik ataupun menteri-menteri dan timbalan menteri-menteri dalam jemaah menteri yang tak faham perkara ini. Penjawat-penjawat awam, terutamanya di Jabatan Pendaftaran Negara dan pihak-pihak berkenaan di bawah Kementerian Dalam Negeri pun tak faham apa itu definisi Melayu. Sebab itu ada sampai sekarang anak-anak yang mempunyai keturunan India, Pakistan, Bangladesh, Madagaskar, Alaska, mana sekalipun tidak diletakkan sebagai Melayu walaupun ibu bapa mereka sudah datang dan ada bukti lengkap dokumen mereka masuk sebelum 1957. Kalau penjawat awam pun tak faham, macam mana macai-macai politik nak faham? Saya tak boleh salahkan mereka, saudara Fadli. Dan to be honest, semasa zaman pemerintahan Pakatan Harapan, perkara ini telah dibangkitkan. Dan saya telah dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan perkara itu dengan cara perundangan. Tapi saya bukannya menteri. Jadi penyedahnya adalah kepada Menteri Dalam Negeri pada masa itu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan untuk berlaku adil kepada dia, perkara itu perlu diberi faham kepada rakyat. Perlu diberi faham kepada semua masyarakat. Termasuk kaum India, kaum Sri Lanka. Yang mereka pun kena faham. Bukannya kalau awak mengatakan awak Melayu Malaysia, awak bukannya darah India. Tidak. Memang berbangga dengan darah Gujarat, darah Kerala, darah mana sekalipun. Tapi itu tidak bermakna anda bukan Melayu. Dan selepas semua orang faham, barulah perkara ini boleh dibangkitkan kepada Jabatan Pendaftaran Negara dan setiap seorang yang terpalit dalam keadaan tersebut wajib tampilkan dokumen. Yakni, bawalah dokumen arwah bapa ataupun atuk yang masuk ke Malaysia yang menunjukkan entry visa dia tahun 1948, datang dari Calcutta dan dikatakan dengan khusus sebagai permanent resident, datang untuk bermastauting tetap. Itu adalah dokumen arwah bapa saya. Saya ada lagi. Tapi saya tak pernah tuntut apa-apa keistimewaan sampai sekarang. Soalannya bukan kita. Soalannya adalah hak rakyat di luar. Hak mereka di luar. Ya? Jadi perkara ini perlu dibuat. Dan kalau ada orang yang telah hilang dokumen, telah hilang bukti bakar ke ataupun banjir dan sebagainya, maka misal kata dia pernah masuk sekolah tahun 1953. Ada lagi Pak Cik Ali di kampung. Oh ya, aku ingat arwah bapa engkau selalu curi pensel aku. Memang dia sekolah dengan aku. Macam mana dia boleh masuk sekolah tahun 1953 kalau dia tak ada di Malaysia tahun 1953? Bawa surat sumpah Pak Cik Ali. Itu dah cukup untuk membuktikan. Macam-macam cara, undang-undang tak susah. Tapi awak kena usaha dapatkan pembuktian. Jangan reka cipta pembuktian salah. Bila bukti dah betul, bawa ke Jabatan Pendaftaran Negara. Dan kalau Jabatan Pendaftaran Negara masih tak faham, maka perkara ini perlu dibawa ke mahkamah untuk pengisytiharan. Mereka yang tidak dianggap sebagai Melayu, walaupun Melayu, perlu diisytiharkan oleh mahkamah. Dan tampilkan bukti melalui mahkamah. Wow. Hujungnya tu pasal Zahid komedi punya pasal. Semua penonton kita teruja dengan penerangan perincian tentang JPN,
tentang Melayu, definisi oleh Tuan Haji. Yang saya duk gelak sangat-sangat bukan apa, saya tak boleh nak kontrol. Pasal di hujung siaran Haji buat lawak kat saya banyak hari ni. Tuan Haji tak pernah sebut macai. Dia sebut macai.